Salam hormat dan salam sejahtera. Berita pagi Sarawak edisi Sabtu 31 Oktober bersama saya Vanessa Mering. Sarawak menyediakan dana berjumlah 12 juta ringgit untuk tempoh 3 tahun bagi menyediakan 1,265 buah makmal komputer melibatkan sekolah rendah seluruh negeri. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari berkata, inisiatif kerajaan negeri ini melibatkan cadangan untuk membekal dan melengkapi semua sekolah di Sarawak dengan peralatan asas komputer. Datuk Patinggi Abang Johari memberitahu perancangan ini adalah bagi meningkatkan kemahiran digital dan teknologi maklumat dan komunikasi ICT ke arah memenuhi keperluan agenda ekonomi digital negeri. Katanya ini sekaligus menggalakkan penguasaan kemahiran digital dalam kalangan generasi muda, terutama murid-murid di sekolah rendah. Jelasnya pendedahan awal murid-murid kepada ICT dan teknologi digital dapat membina pemikiran kritikal, meningkatkan kreativiti, meneroka pelbagai bidang, mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam situasi di samping mempertingkatkan minat dan perhatian anak-anak kecil. Pada masa sama, beliau yakin penguasaan kemahiran digital dan ICT pada tahap awal juga dapat meningkatkan keberkesanan proses pembelajaran murid-murid. Ketua Menteri berucap demikian pada pelancaran projek pembinaan bangunan pentadbiran yang baru dan naik taraf bangunan akademik Sekolah Kebangsaan Merpati Jepang di Satok, Kuching. Projek pembinaan ini melibatkan kos 10.3 juta ringgit yang dijangka siap pada Disember tahun depan yang merangkumi 18 buah bilik darjah, blok pentadbiran dan akademik yang mempunyai kemudahan lift. Suasana pembelajaran sekolah ini akan menjadi lebih kondusif sekaligus mempertingkatkan kualiti pendidikan bagi menggantikan bangunan asas sekolah yang telah dibina secara gotong royong pada tahun 1965. Pada majlis sama, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, kajian untuk mewujudkan sebuah sekolah agama antarabangsa di Sarawak sedang dilaksanakan. Beliau memaklumkan sekolah ini akan mengguna pakai kaedah sama di institusi pengajian Islam swasta di Singapura iaitu Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah. Datuk Patinggi Abang Johari berkata, Majlis Islam Sarawak telah diarah untuk melakukan kajian pelaksanaan sekolah berkenaan. Jelasnya ini bagi memastikan Sarawak juga mempunyai sekolah antarabangsa yang memfokuskan sudut agama dan duniawi. Beliau mendedahkan kaedah yang diguna pakai di Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah mempunyai 2 silibus iaitu pengajian Islam dan pengajian antarabangsa. Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah mendapat tempat dalam kalangan masyarakat Islam di rantau ini kerana mempunyai piawaian bahasa Arab dan keilmuan Islam yang tinggi selain melaksanakan kurikulum menggandingkan subjek agama Islam dan bukan berkaitan agama pada peringkat pengajian O-Level. Sarawak memerlukan lebih ramai perkhidmatan terapi pertuturan bagi membantu kanak-kanak yang mengalami autisma, sindrom Down dan masalah pembelajaran. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ini kerana Sarawak hanya mempunyai perkhidmatan terapi secara berkala setakat ini. Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu dengan adanya penambahan penglibatan dalam perkhidmatan terapi pertuturan, ia dapat membantu golongan ini meneruskan pembelajaran menerusi sistem pendidikan awal kanak-kanak sedia ada. Katanya usaha ini akan memberi harapan baru kepada kanak-kanak berkeperluan khas di negeri ini. Beliau berucap demikian pada majlis perasmian Pusat Sehenti dan Intervensi Awal yang diadakan di Kuching. Pembangunan pusat berkenaan turut dibantu oleh Petroleum Nasional dengan peruntukan khas RM4 juta. Pusat tersebut yang terletak di Metro City Matang Jaya akan membuat pengambilan pertama seramai 50 orang kanak-kanak di bawah umur 7 tahun. Objektif utama pusat ini adalah bertujuan memberi perkhidmatan sehenti bagi diagnosis, intervensi awal dan rehabilitasi bagi kanak-kanak berkeperluan khas berumur 7 tahun ke bawah di bawah satu bumbung. Selain itu, memberi khidmat sokongan kepada ibu bapa atau penjaga kanak-kanak ini. Kes positif di Sarawak terus meningkat kepada 872 kes apabila mencatatkan 16 kes baru semalam. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, 7 kes masing-masing dikesan di daerah Kuching dan Miri, manakala 1 kes dikesan di daerah Lundu dan Limbang.
JPBN memaklumkan 7 kes positif yang dikesan di daerah Kuching melibatkan 5 kes saringan kontak kepada kluster Green Hill, 1 kes dikesan daripada saringan kontak kepada kluster Baki, manakala 1 kes dikesan melalui lain-lain saringan. Sementara itu, 7 kes baharu di Miri dikesan melibatkan masing-masing 2 kes saringan kontak kepada kluster Green Hill, kes saringan petugas kesihatan dan kes dikesan melalui saringan bergejala. Manakala 1 kes baharu dikesan di Miri daripada kes pulang dari kawasan berisiko jangkitan COVID-19. Selain itu, 1 kes baharu di daerah Limbang merupakan petugas barisan hadapan yang mempunyai kontak dengan kes ke-755 yang dikesan pada 14 Oktober. 1 kes di daerah Lunduk pula melibatkan seorang wanita warga negara tempatan yang bekerja sebagai pekerja pembersihan di sebuah pusat penginapan di Teluk Melanau Lunduk di mana kes kluster Baki pernah bermalam pada 4 dan 5 Oktober. Justru itu, daerah Lunduk, Miri dan Limbang kini berstatus kuning sementara daerah Kuching kekal berstatus merah, manakala 36 buah daerah yang lain di Sarawak kekal berstatus hijau. Dalam pada itu, JPBN turut memutuskan bahawa penutupan institusi pendidikan di zon merah di Kuching yang bermula 2 November hingga 13 November diperluaskan kepada 3 buah sekolah di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah Samarahan. Ia melibatkan Sekolah Menengah Kebangsaan Wira Penrisen, Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Tapang dan Sekolah Kebangsaan Wira Jaya. Bersua kembali, agensi-agensi Islam di Sarawak berperanan penting dalam membantu keluarga terjejas khususnya semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ekoran wabak COVID-19 yang melanda negara. Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu bantuan yang disalurkan itu diharap dapat membantu meringankan beban mereka. Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi menjelaskan bahawa agensi-agensi Islam yang turun padang menghulurkan bantuan melihat sendiri kesan langsung yang dialami oleh masyarakat khususnya umat Islam mendepani pandemik tersebut. Untuk itu, beliau mahu semua agensi-agensi Islam ini terus membantu umat Islam yang terkesan oleh COVID-19 dalam usaha memastikan kesejahteraan umat Islam di negeri ini terjamin. Beliau memberitahu sejak PKP, Majlis Islam Sarawak menerusi tabung Baitul Mal Sarawak telah memperuntukkan 12 juta ringgit bagi membantu 55,168 penerima yang layak sejak Mac lalu. Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS pula memperuntukkan dana berjumlah 1.38 juta ringgit bagi membantu 24,464 penerima. Manakala Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM memperuntukkan sejumlah 780,000 ringgit kepada 4,000 penerima dan pihak Lembaga Tabung Haji pula memperuntukkan 900,000 ringgit bagi membantu 300 peniaga kecil yang terkesan akibat COVID-19. Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu demikian pada Majlis Penghargaan Khas Majlis Islam Sarawak bersempena sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri di Kuching. Sebanyak 4 kategori penghargaan khas disampaikan antaranya kepada jabatan dan agensi Islam khas COVID-19 yang diterima oleh pasukan pengurusan jenazah berisiko tinggi yang terdiri daripada JAIS, Tabung Baitul Mal Sarawak, Jabatan Kehakiman Syariah, Jabatan Mufti Negeri Sarawak, Hikmah dan JAKIM. Selain itu, Masjid Darul Amilin, Taman Permaisibu dan Surau Darul Fazlillah, Kampung Jitak Laut Kuching masing-masing memenangi kategori pengurusan dan pentadbiran Masjid Cermelang. Pustaka Negeri Sarawak Pustaka akan mengadakan 3 program secara serentak di seluruh negeri. Menerusi kenyataan Pustaka, program
Program yang akan diadakan dalam 2 fasa itu ialah program Inclusivity Digital 2020 melibatkan Go Digital ASEAN, Reading Seats dan Pandai. Fasa pertama akan bermula pada 1 hingga 6 November melibatkan zon tengah dan utara Sarawak. Manakala fasa kedua adalah pada 12 hingga 21 November di zon selatan, tengah dan utara. Program berkenaan akan diadakan di beberapa perpustakaan desa di bawah Perpustakaan Negara Malaysia PNM dan Pusat Komuniti Digital di bawah Tanggungjawab Pustaka dan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak. Ia bertujuan mencapai sasaran pengagihan kit Reading Seats kepada 8,000 penerima selain 24,440 peserta program Pandai dan 1,500 peserta Go Digital Asian bagi tahun ini. Program itu adalah kerjasama PNM, Lembaga Multimedia Sarawak, Pusat Belia Antarabangsa, Startup Malaysia serta Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak. Operasi mencari dan menyelamat seorang lelaki warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang di Miri sejak Rabu lalu diteruskan hari ini. Ketua Bomba dan Penyelamat Zon Miri, Penguasa Bomba Kanan 1, Loh Poh Kiong mendedahkan lelaki terbabit dilaporkan hilang dipercayai dibaham seekor buaya di Sungai Bilat, Kuala Baram. Penguasa Bomba Kanan 1, Loh Poh Kiong mendedahkan pihaknya menerima laporan kehilangan lelaki terbabit yang dikenali sebagai Muhammad Siopian Nasution semalam sebelum mengerahkan sepasukan anggota bomba ke lokasi kejadian. Operasi SAR yang dilakukan semalam melibatkan kaedah pencarian di permukaan air dengan kekuatan sebuah bot dan sebuah jentera melibatkan 10 orang anggota bomba diketuai Penguasa Bomba Kanan 2, Nasir Razali. Rabu lepas, mangsa disambar seekor buaya semasa sedang meniti saluran paip menyeberangi sungai bersama rakannya. Sejurus kejadian, rakan mangsa Badrian Shah, 24 tahun bersama rakan-rakan yang lain mencari mangsa namun gagal sehingga semalam sebelum tampil membuat laporan di Balai Polis Lutong. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Saudara, terus patuhi SOP dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19. Dengan itu, saya Vanessa Mering. Selamat berhujung minggu dan jumpa lagi.